Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani يفقهوا قولي يفقهوا قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam salat Jumaat kita. Mudah-mudahan ianya akan menjadi saham dan menjadi amal yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mengambil masa lebih kurang dalam 10 hinggalah ke 15 minit lebih kurang, insya-Allah kita nak mengambil sedikit perhatian, yang mana sebagaimana yang kita sedia maklum, keputusan SPM telah pun keluar. Jadi ramailah ibu bapa yang mana anak mereka berjaya, Masya Allah, mereka bangga. Dan ini merupakan fitrah. Yang ni adalah perkara biasa. Bila anak kita dapat keputusan cemerlang, bila anak kita keputusan periksa dia bagus, dan tuan, perkara biasa, kita akan merasa bangga, kita akan rasa berbesar hati sangat-sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi ada satu perkara yang jangan kita lupa dalam kegembiraan kita meraihkan kejayaan anak-anak kita pada hari ini. Jangan kita terlupa untuk memperkenalkan anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan tunjang, yang ini merupakan kepada asas. Tak kiralah dia jadi apa esok, kemudian tak kiralah apa dia punya keputusan periksa dia. Dan tuan, yang ni wajib, yang ni pasti. Apa dia? Dia kena menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu anak-anak merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana kita tak jaga amanah ni sebaik yang mungkin, maka mungkin kita akan tergolong dalam golongan orang yang pernah disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah
Iaitulah seorang bapa ataupun ibu yang derhaka kepada anak dia. Tuan-tuan, biasanya kita dengar yang derhaka ni adalah anak-anak. Tuan-tuan, Sayyidina Umar pernah sebut, mak dan juga ayah juga dia boleh jadi derhaka kepada anak tersebut. Tuan-tuan, bila mak dan juga ayah ni jadi derhaka kepada anak, ketika mana mereka tidak menjaga amanah ini yang dianugerahkan daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pada satu hari, bila mana ada satu orang ayah berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah, dia mengadu kepada Sayyidina Umar berkenaan dengan nakalnya, berkenaan dengan teruknya akhlak anak dia ni. Tuan-tuan, lalu dia pun mengadu pada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku minta supaya kamu nasihatlah kepada anak ni, supaya dia menjadi anak yang dengar kata, supaya dia menjadi anak yang taat kepada Allah, dia jadi anak yang soleh, dia menjadi anak yang mungkin nanti esok boleh menjadi saham dekat akhirat. Tuan-tuan, lalu Sayyidina Umar menasihati budak ni. Dia kata, wahai budak, taatlah kepada ayah kamu, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kamu melakukan amal-amal soleh. Lalu anak ni pun kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, boleh tak aku bercakap kepada kamu? Sayyidina Umar kata, silakan. Tuan-tuan, apa yang budak ni kata kepada Sayyidina Umar? Wahai Umar, bukankah anak juga mempunyai hak ke atas kedua orang tua dia? Tuan-tuan, lalu Sayyidina Umar kata, iya. Maka budak ni kata, wahai Umar, kamu tahu tak, selama hari ini emak dan juga ayah aku tidak pernah memperkenalkan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama pada hari ini aku tak pernah tahu membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Selama pada hari ini aku tak kenal pun bahawa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maknanya apa? Dia tak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah mahupun seorang ibu. Dan tuan, bila Sayyidina Umar mendengar keluhan daripada budak ni, maka Sayyidina Umar kata, kamulah, kata Sayyidina Umar kepada bapa budak ni, kamulah seorang ayah yang telah pun menderhaka kepada anak sebelum anak menderhaka kepada kedua orang tua dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Anak-anak yang pertama sekali dia adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu satu nasihat yang cukup baik dan nasihat yang cukup besar yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Sehingga kan di dalam Al-Quran terdapatnya satu surah yang nama surah itu adalah surah Luqman. Tuan-tuan, Luqman ni dia terkenal sebagai satu orang yang suka memberikan nasihat kepada anak-anak dia. Tuan-tuan, apa yang Sayyidina Luqmanul Hakim beritahu kepada anak dia mula-mula sekali? Tuan-tuan, kata Luqmanul Hakim, perkataan ni dirakam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dalam surah Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni perkataan Luqmanul Hakim. Dia nasihat kepada anak dia.
Tuan-tuan, yang pertama sekali Luqman nasihat pada anak dia. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak, kamu jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Kerana syirik ni, dia merupakan satu kezaliman yang begitu besar kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Luqmanul Hakim dia menasihati pada anak dia. Benda yang pertama sekali adalah memperkenalkan anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak kena habaq bahawa tujuan kehidupan kita adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk dia menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok lapangan kehidupan kita, tak ada satu pun yang terlepas daripada menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, kita buka dalam kitab-kitab fiqh. Tuan-tuan, dalam kitab fiqh ni, orang yang mengaji pondok dia kata apa? Dalam kitab fiqh ni mesti ada 4 robok. Tuan-tuan, apa dia 4 robok ni? Yang pertama adalah soal ibadat kepada Allah. Yang kedua adalah soal muamalat kita. Yang ketiga adalah soal munakahat kita. Dan yang keempat adalah soal jinayat. Tuan-tuan, dalam kitab fiqh mesti ada 4 perkara ni. Melainkan pada kitab I'anatut Talibin, dia mula dengan babus salah, bab berkenaan dengan sembahyang. Tuan-tuan, jadi dalam kitab fiqh ada 4 ni. Ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, kemudian dia ada jinayatnya. Tuan-tuan, 4 bahagian ni dihimpunkan oleh ulama di dalam kitab-kitab fiqh kerana nak beritahu kepada kita manusia bahawa lapangan kehidupan kita ni adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak masuk tandas ni. Tuan-tuan, sebagaimana yang kita tahu, tandas ni tempat tak elok. Sebab itu diajak oleh para alim ulama, bila masuk dalam bilik ayat jangan lama-lama. Habis hajat je kita terus je keluar daripada tandas ni. Dia tempat tak elok. Tuan-tuan, tapi kalau kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada adab ketika mana kita nak masuk bilik ayat, nak keluar daripada bilik ayat, ada adab dia. Tuan-tuan, nak tunjuk kata seluruh daripada kehidupan manusia ni, dia bertakluk di bawah segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertakluk sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam kegembiraan kita, anak ni dapat 6A, 7A, 8A. Tuan-tuan, tahniah diucapkan. Mabruk. Orang Arab kata mabruk. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memang Islam merupakan agama yang menganjurkan kepada penganut-penganut dia supaya cemerlang dalam setiap lapangan. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok dalam tamadun Islam, tuan-tuan, dalam tamadun Islam ni ada macam-macam kemajuan yang diasaskan oleh Islam itu sendiri. Tuan-tuan, kita tak nafi benda tu, tuan-tuan, tapi dia kena audah ilal juzur. Dia kena kembali kepada akar dan juga asas dia.
Tuan-tuan, apa dia akar dan juga asas kepada kehidupan manusia? Iaitulah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita nak esok anak-anak kita ni, kalau dia jadi ustaz, dia jadi ustaz sungguh, yang bekerja ni ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau anak-anak kita jadi doktor esok, tuan-tuan, kita nak doktor yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, esok-esok anak kita ni dia jadi engineer. Tuan-tuan, dia engineer yang kenal kepada pencipta dia. Tuan-tuan, dia pi Jerman, dia pi ke Amerika Syarikat sekalipun, tuan-tuan, dia tetap menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka titik tolak kehidupan ni adalah meletakkan diri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu ulama menyatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal kepada agama itu ma'rifatullah. Hendaklah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan didoakan mana-mana anak yang mendapatkan kejayaan yang elok, mudah-mudahan mereka berjaya dunia dan juga akhirat. Mana-mana hak yang kurang berjaya, ada peluang lagi. Atas dunia ni tak ada nama gagal. Kenapa? Kerana insya-Allah selagi mana kita kuat, selagi mana ada kehendak, kita masih mempunyai peluang yang kedua. Tapi tidak bagi negeri akhirat. Tuan-tuan, negeri akhirat, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, yaumul akhirah yaumul jaza' bidunil amal. Hari akhirat adalah hari pembalasan yang tidak lagi ada amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan semua kita diberkati dan juga mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup dulu setakat itu sebagai tazkirah kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga ada perkara-perkara yang boleh dijadikan sebagai tauladan dan sempadan insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.